jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Majlis pada kali ini kita akan mulakan dengan tazkirah ataupun ucapan kenalan daripada pembagian dan guru berbagi. InsyaAllah mungkin berbagi boleh bagi tazkirah ataupun tazkir manakah kita telah masuk ke Syaban ini. Mungkin boleh ajarkan kita beberapa amalan ataupun tentang pengenalan ataupun ilmu amalan-amalan yang sesuai kita lakukan di bulan Syaban. Dan lepas itu kita akan teruskan dengan buka soal jawab daripada yang telah kita terima dan juga soalan-soalan daripada tuan-tuan sekalian ada, insyaAllah. Berada panggilan Tuan Guru, hadis Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhul awwaluna wal akhirun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap alhamdulillah sebagai tanda kita syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah di atas nikmat-nikmat yang Allah kurnia kepada kita, khususnya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, usia kita yang dapat kita mengisi di dalamnya dengan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Dia, amalan yang membawakan kita, yang menyampaikan kita kepada rahmat-Nya. Alhamdulillah. Sikit ingatanlah sebagai tazkirah bagi ingat kepada diri saya sendiri dan kepada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan sedikit ingatan ini ada faedahnya di dalam hidup kita yang sementara ini, faedah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana majlis tazkirah ni tidak ada kerana lain, hanya kerana untuk mengingatkan kita kepada alam yang satu lagi yang kita akan berpindah kepadanya. Maka setengah daripada perkara yang yang jadi kaedah tentang seorang itu dapat bertunjuk dengan seorang itu di dalam kesesatan. Setengah daripada kaedah nak kena kata orang yang dapat bertunjuk dengan orang yang duduk di dalam kesesatan, ada kaedah dia. Seperti kita kata kaedah orang yang beriman dengan orang yang kafir, itulah. Kalau kita tengok bentuk luaran ni sama saja, sama hidup, guna, pakai nyawa, berjalan, pakai baju, pakai kain, pakai seluar, makan, minum, sama saja. Dia ada perbezaan dia. Ada kaedah-kaedah yang menjadikan seorang itu nama seorang yang mukmin, seorang itu nama seorang yang kafir. Maka kita maklum orang mukmin orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah hukum orang yang beriman, orang yang berada di atas jalan yang Allah tunjuk. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang berada di atas jalan yang Allah tunjuk, iaitu jalan yang benar, dan mereka itu orang yang beruntung dan berjaya. Setengah pada tanda atau kaedah kata seorang itu berada di atas petunjuk, berada di atas kebenaran, dia kena diri dia boleh tahu masa, dia kena tepat. Itu di antara tanda orang yang dapat petunjuk ataupun tanda dia berada di atas kebenaran. Dia kena aku ni siapa dia. Dia tahu tempat dia duduk ni di mana. Dia tahu masa ni pukul berapa, masa ni masa apa. Itu orang dapat kebenaran. Orang yang tak pandai nak baca, tak tahu aku ni siapa, sekarang je berapa, tempat ni nama apa, dia tak tahu. Itu orang sesat. Orang yang sesat, dia tak tahu nak, dia tak kena masa. Cuba kita tanya kita ni sesat ke tak sesat? Kita ni duduk di mana? Sekarang lah ni kita duduk di mana? Kita duduk di dalam surah. Tu tak berapa kenal mana tu. Kita nak pergi ke mana lepas ni? Nak balik ke rumah. Balik apa? Nak balik tidur, makan nasi. Nak kelik tidur dengan bini. Tu orang tak kenal tu. Tu orang sesat. Kalau kita pandai baca betul. Duduk di mana? Duduk kita sekarang di negeri dunia. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke negeri akhirat. Tu orang kenal tu. Sebab tu kalau polis dah tanya awak nak pergi ke mana? Nak jawab dia, saya nak pergi ke akhirat. Tu kena jawab macam tu baru betul. Lesen ada ke tak? Ada. Mana? Amantu billah wa rasulih. Tu lesen untuk pergi ke akhirat. Tu baru orang duduk di atas pertunjuk.
Kalau tak nak pergi mana, nak pergi Bukit Kayu Hitam, motor tak ada, tak kenal lagi, tak betul lagi waktu. Masa sekarang, masa apa sekarang? Tak tahu nak baca. Sebab tu dia, bila dia tak tahu nak baca, dia buat tak tahu apa dah. Rasa nak buat satu perkara, dia buat ikut perasaan dia. Ikut berasa sengit hati dia. Hati dia aku cenderung kot ni kan. Hanggi ikut tu. Berasa nak hadap sebelah hulu, dia hadap sebelah hulu. Berasa nak pergi ke hilir, dia ikut balik hilir. Dia pergi tak ada arah. Sebab dia tak tahu masa ni masa apa dia. Kalau kita baca, kita pandang orang dapat hidayah. Sekarang masanya bulan Sya'ban. Bulan yang diangkatkan amalan kepada Allah. Sepatutnya sebagaimana yang dicontohi oleh kekasih aku, yang paling kasih kepada aku, penghulu bagi sekalian alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menambahkan ibadat di masa ni, di bulan ni. Aku tak dapat tidak, masa ni masa yang patut, yang sesuai, yang perlu ditambah dengan ibadat, membanyakkan ibadat. Tu orang dapat pertunjuk tu. Dia kenal, dia tahu, dia boleh baca masa yang dia ada padanya, tempat yang dia duduk padanya. Atau nama dia orang yang cerdik, orang yang dapat hidayah. Orang-orang yang tak dapat, tak pandang ni, orang tu dikira orang sesat, separuh daripada sesat. Kita ni sekali-sekala sesat, sekali-sekalanya sedar. Sebab itulah hajat kepada memberi jagaan, memberi peringatan. Oleh itu di malam ini sedikit sebanyak saya nak bagi ingatan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-puan, bahwasanya kita berada di bulan yang mulia, bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan kebajikan, menambahkan kebaikan di dalamnya. Sepatutnya kita kena ikutlah apa yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan kita kena azam sebolehnya, sekuasa kita, kita tak mau melakukan satu kesilapan pun di dalam bulan ni. Sebab apa? Sebab bulan ni bulan yang luar biasa, tak seperti biasa, bulan yang ditunjukkan amalan kita kepada Allah. Kita tergamakkah? Tak malukah kita bila ditunjuk amalan kita pada Allah, tunjuk amalan yang jahat, yang berdosa? Kita orang kenal Allah tak tergamaklah, malulah. Tak sah kata Allah. Kalau kata orang-orang yang ada pengkat sikit, orang pergi buka keaiban kita kepada orang yang ada pengkat, kita tak tergamak dah, kita malu dah. Orang kata kita ni jahatnya, kita ni mengaruknya, uduh perangai kita marah dah. Apatah lagi ditunjuk kepada Allah. Malaikat akan bentang kepada Allah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dia sebab apa dia banyakkan puasa di bulan Sya'ban, oleh dia kata kerana bulan ni bulan diangkatkan amalan kepada Allah. Dia suka bahawasanya diangkat amalan dia sedangkan dia berpuasa, di dalam keadaan dia puasa. Maknanya amalan bila diangkat di dalam keadaan puasa tu, itu makna amalan yang lebih sempurna. Alhamdulillah lah orang yang dapat baca dan dapat taufik daripada Allah dapat menambahkan amalan yang baik di bulan ini. Dan juga kita maklum di bulan ini ada satu malam yang lebih yang diamal oleh para tokoh-tokoh ulama kita, iaitu malam nisfu Sya'ban, malam yang Allah melihat kepada hamba dia dengan lihat rahmat. Malaikat orang-orang yang tertentu, ada sekumpulan, dua kumpulan yang Allah tak tilik rahmat kepada dia.
Di malam itu ialah malam yang Allah kabul terima permintaan kita. Sebagai ingatan bagi kita lah untuk kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak minta dia bagi apa, kita minta di masa-masa di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu terima permintaan. Itulah sebagai bagi tazkirah ingatan yang pendek. Kemudian kita masuk kepada tajuk kita lah. Apa yang apa ni soalan yang sudah ada. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, apakah hukum seorang penghafaz Al-Quran ataupun kita lah sesuatu yang hafal Quran dia melupakan salah satu surah yang dia hafaznya? Itu saja. Hukum hafaz Al-Quran. Hukum seorang yang hafal Quran atau dia lupa surah pun. Mana dia hafal surah Sajadah masalan, kemudian dia tak terlupa hafalan dia tu, tak ingat dah surah Sajadah. Begitu juga para hufaz yang hafiz Al-Quran kesemua, kemudian bila dia tinggal terlupalah. Biasanya begitu perkara yang banyak, bila kita tak mengulangi dia tu, dia terlupalah. Kadang-kadang yang kita selalu duduk ulang ni pun dia bertukar lagi. Kita orang memori kecil ni, orang memori dia besar tak apalah, dia boleh muat banyak. Kita ni bila isi Quran, selepas ada isi Quran tu kita isi perkara lain pula, hilang separuh. Kena buat lah. Tak buat pun dia delete dengan automatik dah, terhapus dengan automatik. Apa hukum di dalam agama lupa Al-Quran? Maka di dalam fiqh kita, di dalam mazhab Syafi'i, lupa Al-Quran yang dihafaz adalah berdosa, masuk di dalam dosa besar. Kalau Al-Quran kita baca dengan tidak hafal, kita ingat dengan kita banyak kali baca, kita mengulang-ulangi baca, dia ingat, tu terlupa, dia tak berdosa. Di dalam mazhab Imam Malik, lupa Quran yang dihafal tidak berdosa, kerana tak masuk di dalam usaha kita, tak masuk di dalam taksir kita. Bukan kita sengelai nak melupakan, dia terlupa, kita naklah ingat dia tu. Maka Allah tidak mengambil salah bagi seorang yang digagahi, seorang yang terpaksa, kena terpaksa, tak masuk di dalam usaha dia. Oleh itu bagi penghafal, orang yang nak hafal tu, tuan guru saya dia pesan, dia kata bila nak hafal Quran ni adalah taklid mazhab Imam Malik, supaya kita lupa dia tu tak berdosa. Dan apa wajah hujah dalil dia tu pun kuat. Mazhab kita Syafi'i dia pegang dengan zahir hadis. Zahir hadis, orang hafal Quran bila terlupa dia tu maksud hadis tu kena laknat kau, begitulah lebih kurang. Maksudnya mana dalam mazhab Syafi'i berdosa lah. Itulah lebih kurangnya. Sebelum kita masuk soalan kedua, kita buka dulu lah. Buka dulu pada jemaah sekiranya ada soalan. Waalaikumsalam. Dalam negara ni ada negara dalam negara ni ada negara yang
negara-negara yang tak ada masjid. Seandainya kita pergi musafir ataupun kita buat dakwah ke negara yang tak ada masjid tu, macam mana kita kaedah kita nak sembahyang Jumaat ke atau kaedah kita sembahyang Jumaat macam mana? Ya. Gitu. Mana ada setengah-setengah negara, setengah-setengah negeri tak ada masjid. Tengah-tengah kampung tak ada masjid. Bukan kata negara saja, cuma kita tengok kepada luah tu, kita cakap tajuk negara. Dalam negeri kita, kita pergi kepada kampung, kepada tempat yang tak ada masjid, macam mana kita nak semaya Jumaat? Kita orang musafir, kita nak semaya Jumaat macam mana? Hubung kait dengan hal itu beberapa perkara kena ada komen itulah. Pertama kali, sembahyang jemaah bukan mesti di dalam masjid. Satu. Syaratnya sembahyang jemaah itu di dalam kawasan binaan kawasan penduduk. Misalnya ni kawasan penduduk luas ni, buatlah kat mana boleh saja dalam kawasan kampung tu, jangan luar daripada kampung. Sekiranya kalau kita musafir, kita keluar pada kampung itu, kat situ boleh kita sembahyang jamak qasar, kat situ tak boleh kita nak sembahyang jemaah. Dalam kawasan kampung tu buat di padang ke, buat di antara rumah-rumah binaan ke, di pada bola ke, bolehkah semua sah kita sembahyang jemaah? Tu di tempat tak ada masjid, begitu boleh buat. Tetapi kita kena ingat, kita orang musafir tak wajib jemaah. Satu. Dan kita nak buat jemaah dengan bilangan kita semata-mata orang musafir, kita pergi berdakwah, cukup bilangan 40, kita nak sembahyang jemaah, tak boleh, tak wajib di atas kita. Dan tak boleh kita nak bilangan jemaah dengan orang musafir, yang orang bukan mustautin. Kita nak sembahyang jemaah mesti kita kena tupai anak tepat kat situ. Orang kampung tu tak ada masjid, tapi bilangan jemaah dia cukup 40 orang. Wajib di atas dia sembahyang jemaah walau tak ada masjid pun. Sembahyang di dalam kawasan tu, dalam rumah ke ataupun di padang ke boleh. Kita sembahyang tupai dia lah. Kita nak buat cara kita tak boleh. Kalau kata tak ada, kampung tu tak ada bilangan 40, ada bilangan 20 saja orang Islam, kapuh himpun dengan kita, jadi 40. Kita nak sembahyang jemaah, tak sah jemaah kita, tak jadi jemaah kita. Sembahyang zuhur lah, tak wajib di atas orang kampung tu sembahyang jemaah. Dia tak sembahyang jemaah tu salah kan? Tak ada salah lah. Sembahyang jemaah tu salah pulaknya. Kalau dia sembahyang jemaah salah, kalau kita sembahyang jemaah tu salah. Sebab apa? Kita sembahyang jemaah tak sah, berdosa sebab tak cukup syarat. Macam kita sembahyang dengan tak tudung aurat, kita sembahyang tak ambil wuduk lah. Apa hukum orang sembahyang tak ada wuduk? Tak sah. Begitulah. Begitu. Kalau kita musafir, kita berdakwah, alhamdulillah, kita ambil satu tajuk jalan agama, satu pada kerja agama, kita dakwah orang-orang yang bukan Islam untuk masuk Islam. Dakwah orang-orang supaya mentinggalkan mungkar, dakwah orang-orang supaya kerja ma'ruf. Itu satu daripada kerja agama yang besar. Satu kemuliaan, mulia ini ummah, kerana sifat ini ummah begitulah. Umat Nabi kita begini sifat dia. Automatik dah Allah bagi umat ni. Dan kita malam ni nak mari suruh ma'ruf, suruh menambahkan ibadat di dalam bulan Syaban, mengingatkan diri kita ni siapa dia, kita nak pergi ke mana. Ini satu daripada suruh ma'ruf dah ni. Tegah mungkar,
Jangan kita usaha nak kerja dosa di bulan ni. Ni sifat kelebihan yang ada pada ini ummah. Selalu ada tazkirah, suruh ma'ruf, tegah mungkar. Bila tengok mungkar, kita tak boleh duduk diam. Tak boleh baik. Masing-masing pakai berfikir macam mana kita nak tolak mungkar ni. Nak menghabiskan mungkar ni. Bukan kita duduk diam. Cumanya ada yang berbentuk berbagai bentuk. Ini bentuk peribadi, ini bentuk jamaah, begitu. Bukan mesti kata suruh ma'ruf tegah mungkar ni kena ada satu bentuk. Tak ada satu bentuk tu tak nama suruh ma'ruf, tak nama tegah mungkar. Bukan. Kadang orang silap bahas. Silap bahas kata nak panggil kerja suruh ma'ruf tegah mungkar kena jadi tablighi, kena dakwah tabligh je. Hak lain tak panggil. Itu tak betul. Tak betul. Kerana agama tak syarat begitu. Syaratnya ada bui jaga suruh buat baik, larang orang buat jahat. Itulah nama dia. Nama dia dakwah Islamiyah nama dia. Kadang-kadangnya satu bui gambaran yang tak betul pada dengan zahir. Ada juga tu kena jagalah. Dia lihat agama, nak jaga silap dia lihat agama tu, itu setengah daripada dakwah. Ajar agama tak betul, kita jaga. Sebab tak betul dia lihat agama adalah mungkar. Perkara mungkar. Bila kita jaga hak mungkar tu, itu nama dia dakwah nama dia. Orang bercakap masalah agama tak betul, kita mari beri jaga tak betul begini. Cuma cara itulah ikhlas tak ikhlas, betul tepat, itu lain pula. Bentuknya kalau betul dah cukup syarat dia, nama dia dakwah dah, dakwah. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya yang kami tahu, apakah hukum berkongsi kemesraan dengan pasangan di media sosial? Berkongsi kemesraan kita dengan pasangan kita, dengan isteri kita di media sosial ni. Maknanya kita ambil gambar, kita berserenok dengan pasangan kita, kemudian kita sebar di media sosial gitulah. Itu tengoklah di dalam mazhab kita Syafi'i, dia masalah perkara begini dia sangat-sangat jagalah. Mana kita katalah mudah-mudah berkongsi mesra seperti kita kucup isteri kita. Bahasa petani panggil siung. Siung apa panggil? Siung bini. Siung bini, pelaga hidung dengan hidung tu. Aku tak faham lagi ya. Aku tak faham Melayu. Pelaga hidung suami dengan isteri je panggil siung. Bab cium tu ya dengan hidung, guna alatnya hidung. Siung bini di depan khalayak yang ramai, di depan orang ramai, hukum dia tak boleh haram. Dia dalam mazhab kita, dia ada mazhab tidak haram. Mana tak kata putuslah, kerana perkara halal bagi kita. Bolehlah. Walau bagaimanapun, kalau kita kongsi serenak kita tu hak pada asalnya haram, kemudian kita sebar kepada sosial, haram. Tak boleh. Kalau kita kongsi keserenakan kita tu hak halal, kita sebar di dalam sosial tu halal. Kerana hukum kita sebar satu perkara, masukkan di dalam sosial itu, dia masuk di dalam kaedah kita kita terima, kita puas hati, redha dengan perbuatan kita tu.
Bila kita redha dengan perbuatan kita, kita terima dengan hati kita dengan maksiat, hukum dia maksiat. Mana kita sebab perkara maksiat itu satu daripada maksiat pula. Kalau perkara tu haruslah kita masuk di dalam media sosial. Tengok kalau kita pegang tangan, kita pegang bahu, kita sebab isteri kita tutup aurat, tak ada masalah. Kerana perkara tu perkara harus. Kalaulah isteri kita terbuka aurat dia terbuka, gambar dia, kita ambil gambar, kita sebar di dalam media sosial, itu haram. Kerana kita redha bahawa isteri kita buka aurat. Itu asal hukum kita tengok television bahasa Arab panggil. Apa hukum kita tengok media TV tu, television tu, dia duk sebar orang buka aurat, padahal bukan tuai dia. Kita tak ada tengok tuai, hak sebar dalam tu gambar yang diambil. Apa hukum? Hak tengoknya hak haram, kita tengok aurat betul-betul begini, tengok hak ori dia. Aurat hak ori, itu hak haramnya. Kalau kita bawa kereta, ada bawa motor kat belakang, duk beradu tempat trafik, tempat api merah tu, isyarat merah tu, kita tengok dalam cumi, lawa weh, lawa ni comel ni, orang Kelantan kata. Kau tengok dalam cumi, tengok dalam cumi, naik isyarat ijab pun tak sedar. Tengok dalam cumi kan. Apa hukum kalau kita tengok perempuan di dalam cermin tu? Itu soalan. Samalah cermin dengan kaca TV, sama aja tu, sama aja. Apa hukum? Apa hukum? Hukum dianya, hak dalam cermin tu dia panggil gambaran, dia panggil bayang. Kita tengok bayar dia, bukan tengok tuai. Hak haram tengok tuai. Adapun bayar ni boleh kita tengok, macam kita duduk di tengah panah, kamar dia ada bayar, kita tengok bayar apa hukum? Tak ada masalah, tak ada haram. Tetapi yang jadi larangannya, bila kita tengok bayar dia tu, bayar yang terbuka aurat. Dia terbuka aurat. Bila dia terbuka aurat, kita pun berasa suka terima dia buka aurat. Lawa ni, bacalah. Oh, hidung lagu ni, boleh ni. Baca dah lah kat situ. Bobo grade dah lah. Hidung ni grade B. Pipi grade A dah. Dahi ya tak lagi. C. Bubuh nambur situ. Kita bubuh nambur situ lah, kita redha dengan dia buka aurat. Itu haramnya. Bukan haram betul tengok. Haram kita terima. Kalau kita tak terima, kita tengok tak? Kita bubuh markah tak? Tak tengok, oh buka aurat haram. Bahasa celaka ni apa ni, tak faham agama. Hati kita marah, mengepek dalam hati. Bila mengepek dak tengok lagi, tak tengoklah, muka kita tak redha. Kalau kita tengok panjang dia, kita redha, kita terima dengan dia kerja. Kita tengok tunjukkan di dalam televisyen tu kerana kita redha dengan dia buka aurat, itu haramnya. Begitulah kita berkongsi serentak dengan pasangan kita tu, begitulah. Kalaulah hak kita kongsi serentak kita tu haram kita sebab. Faham kat situ? Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan beri haluan untuk azan dulu, dan selepas itu kita
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma rabbana zidna wa tutana wa salatan Hadi sayyidina Muhammad wa sallam Ya daraja ba'dhu maqam Muhammadan Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. InsyaAllah kita buka soalan sekali lagi pada Jumaat. Waalaikumsalam. Saya bertanyakan apakah pandangan bahawa berkaitan dengan ada rakyat Malaysia yang bermazhab Syafi'i tapi dia mengambil pendekatan contohnya seperti membelah anjing, mengambil mazhab Hanafi iaitu menyentuh anjing, tak sama kan? Ya. Dan bagaimanakah, adakah itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i? Ya. Kita di dalam negeri-negeri Melayu, negara Melayu ni Allah Ta'ala bagi pada kita di dalam akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kedua-dua Allah Ta'ala bagi. Di dalam fiqh Allah Ta'ala Syafi'i, mazhab Syafi'i kepada kita. Barangkalinya ada hikmatnya kerana munasabah sesuai dengan tempat kita, keadaan kita, dengan mazhab Syafi'i kita boleh praktik penuh dengan mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Maka itu mazhab Syafi'i adalah satu daripada kesimpulan Al-Quran dan Al-Hadis yang dipaham oleh Imam Syafi'i. Itu maksudnya, bukan pendapat Imam Syafi'i, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang dipaham oleh Imam Syafi'i. Makna kehendak Allah, kehendak Rasulullah, begitu Imam Syafi'i faham. Kabar dia di dalam mazhab Syafi'i ini, dia hukum anjing itu adalah haram, lagi pula najis. Air liur dia najis.
darah dia najis, hubung kait dengan dia tu najis. Kemudian ada orang yang bermazhab Syafi'i, dia nak bertaklid mazhab Hanafi yang mengatakan anjing itu tidak najis. Yang najisnya air liu dia je. Atau mazhab Maliki. Kemudian dia nak perahlah anjing. Di dalam mazhab Syafi'i kita tak boleh perah anjing, malaikat, kerana nak jaga rumah, kerana nak jaga kambing, kerana nak jaga tanaman, nak jaga kebun. Boleh perah anjing. Di dalam boleh perah pun anjing tu tetap najis. Nak buat buru, anjing buru, buat perburuan. Kita di dalam bab taklid tidak ada seorang pun yang melarangkan taklid. Tak ada. Tak boleh kita nak mengharamkan taklid, kerana itu satu perkara yang dibenar di dalam agama. Nak taklid mana-mana mazhab pun kita boleh nak taklid. Cuma kita kena berjaga sikit. Ulama kita kata di dalam bab taklid ni, seperti Ibn Hajar sebut di dalam fatwa dia, ulama pun susah nak taklid di hari ni. Ulama sendiri. Bila ulama nak taklid susah, kita orang glamour ni boleh tak? Syarat nak taklid banyak lagi. Kena tahu syarat-syarat dalam mazhab. Kita nak klik mazhab Hanafi, kita tahu tak syarat-syarat dalam mazhab Hanafi? Kata anjing ni tak najis macam mana? Apa kata yang tak najis di dalam mazhab Hanafi anjing? Seluruh dia ke, air liur dia ke, darah, ataupun bila kena tu syarat lagu mana tak najis? Kita tahu tak? Saya tahu tak? Saya pun tak tahu. Pak orang nak taklid dia belajar ke tak? Dia belajar kata satu je, mazhab Hanafi boleh perah anjing. Satu je. Pak tak sah, tak boleh. Bila dia pergi berlaku di dalam mazhab Hanafi, kena najis dalam mazhab Hanafi, amalan dia tak sah. Bila dah ulama payah nak taklid, kita orang awam payah. Allah. Syafi'i pun tak berapa faham lagi. Duk bertukar lagi mazhab Syafi'i. Duk buat tak betul lagi mazhab Syafi'i. Macam mana nak taklid mazhab yang lain. Tapi kita tak halangkan dia nak taklid. Satu. Yang kedua, kita kena tahu masalah perah anjing tempat kita ni, kita sudah Allah membersihkan kita. Alhamdulillah, negara kita, negeri kita, alhamdulillah Allah jaga dah. Saya sangat suka lah. Kalau naik ke Bangkok, hati susah, berasa kotor. Tak boleh. Sebab ada anjing, ada apa, orang-orang dia pun kita tengok kotor. Rasa tak ada nur. Kita mari kepada negeri Melayu kita, nak jumpa anjing pun susah. Tak ada anjing dah. Allah jaga dah kita. Beri kebersihan kepada kita. Alhamdulillah. Serenoknya kita. Maka ini satu pada isu hubung kait dengan politik. Dengan politik. Nak buat orang Melayu ni pecah belah. Bila orang Melayu kat tepi perah anjing, hak ni kata najis, hak ni tak najis, berak tepi rumah, itu pecah belah, hancur kita. Nak menghancurkan orang masyarakat. Satu. Yang kedua, kita kena ingat sabit di dalam hadis yang sahih. Lalu banyak tahu dah. Saya tajuk anjing ni disebar, di-share di dalam media juga. Orang Melayu, orang Papua kucuk anjingnya, pegang anjingnya.
Dakwah ni bukan baru, dah banyak tahu dah. Dia tak habis lah sebab ada back dia belakang, ada orang belakang dia untuk menimbulkan isu seperti ni. Orang Melayu kita pun jadi terpengaruh. Boleh pitih lah, mudah-mudahan cakap kata ada lah. Dakwah orang rancang tu, perancang dia tu kita kena tahu, perancang dia. Kita kena letak ada perancangan yang tertentu daripada kumpulan yang tertentu. Sungguh pun kata harus berak anjing. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa berak anjing bukan kerana nak jaga rumah, bukan kerana nak buat buru, bukan nak jaga kebun, dikurangkan pahala dia 2 kerat satu hari. Kita buat amal boleh tak 2 kilo sehari? Lepas tu dipotong 2 kilo, nak ambil mana lagi pahala kita? Kena ingat hal tu juga. Kena ingat hadis Nabi tu. Boleh nak pergi tak apa mengikut mazhab Hanafi, tapi Nabi kata kurang pahala, potong pahala. Kena bayar rotak dia, hari-hari kena bayar. Kena bayar asir dia, cabut potong pahala kita 2 kerat, 2 kerat, 2 keras sehari, 2 keras sehari, 2 keras sehari. Nak ambil di mana kita? Kita semaya boleh ke tak 2 keras? Semaya kita ada ingat kau kebun kita, ada ingat kau menega kita, ada ingat kau opis kita. Ada timbangnya ke tak? Pahala ada ke tak semaya kita? Ditulis koda yang kita khusyuk. Semaya tak khusyuk tak ada pahala dah. Nak potong pahala tu pun tak ada dah kita. Sebab itulah nisbah berak anjing tu semoleknya kita kena mengelakkan diri kita daripadanya lah. Satunya najis yang terang di dalam hadis. Dalam hadis terang betul-betul wajib basuh 7 kali. Nama dia najis mughallazah. Maka kita nak pergi ikut tu rasa tak puas hati lah, tak puas hati. Malaikat kita pergi pada negeri negara yang bermazhab Maliki, kita taklid lah mengikut mazhab dia. Negara mazhab Hanafi, tempat dia kita ikutlah dia. Tempat kita ni kena ikut kita. Kenapa kita nak pergi turut demo, kita duduk di rumah kita? Kita duduk di rumah kita lah jadi ampunyonya. Kalau kita duduk dalam rumah kita, orang lain boleh kontrol, bodoh lah sikit kitanya. Gitu lah. Kita tak rasa kau kata kita bodoh. Orang boleh kontrol, mau jangan tidur lagi. Padahal rumah kita nak tidur rumah kita. Kalau kita pergi rumah orang, mau jangan tidur lagi, barulah kita tak tidur. Sebenarnya rumah kita tak saya baca kunut, bodoh lah. King Mekah tak baca kunut, tak apalah. Maya sini bacalah kunut tempat kita, tempat kunut. Misalnya begitulah. Begitulah lebih kurang. Mana haraplah siapa perkara ni kepada orang yang nak berak anjing tu. Membuat pada banyak mana untuk dipotongkan. Tanya dia gitulah, mu nak berak anjing ni. Bukan kata berak anjing dia tu kerana agama. Kita ni kerana agama. Kerana itulah. Dia berak anjing kerana Allah. Nak buat apa kerana Allah? Kalau berak anjing nak buat perang, ya okey lah. Okey. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, bagaimana cara merawat penyakit air? Apa? Bagaimana cara merawat penyakit air? Merawat dengan ain. Penyakit ain. Cara nak merawat dia. Saya tak pandai di dalam merawat ni. Merawat cara hospital semua telah dah tak belajar sebab kedoktoran. Tak faham pun. Pegang jarum pun tak pandai lah. Merawat dalam tajuk sihir pun tak berapa pandai. Saya baca apa yang saya dah baca banyak kali, mudah-mudahan ada barakah
yang Allah bagi gitu ya. Maknanya kalau kita kena ain, penyakit ain tu pun saya tak berapa faham sangat macam mana penyakit ain, tapi adalah dhabit dia. Jadi mata seseorang ni bila kita ni bila dipandang kepada kita oleh orang ramai, dipandang dengan pandang bagi pandang pelat. Kita ni pakai hebat sangat, orang semua pakai fokus dengan tajam mata, dia akan jadi penyakit kita. Kena penyakit juga, dia panggil penyakit ain. Mata orang tu ada. Kalau tengok biasa tak apa, kalau tengok mata nak keluar, gitu dia akan kena lah. Sebagaimana Nabi Yaqub jaga anak dia nak pergi ke Mesir, jumpa dengan minta Nabi Yusuf tu, takut kena penyakit ain. Ada di dalam agama memanglah penyakit ain. Cumanya kena penyakit dia tu macam mana, mana kesan dia tu macam mana, wallahu alam. Tapi kalau perkara yang seperti ini, rawat dianya biasanya dia duduk di orang-orang yang Allah sudah lantik untuk dia jadi perawat. Bukan kata ke semua orang yang sesuai. Orang ni dia baca bismillah saja rawat. Jadi kita bismillah tak jadi. Lidah kita tak masing, tak jadi. Allah tak letak kita jadi perawat dia. Dan kebiasaannya kalau jenis-jenis bukan hak boleh kesal dengan alat-alat doktor ni, biasanya dengan doa-doa, zikir-zikir daripada yang maksur daripada Nabi itu boleh kesal dia lah. Misalnya yang orang panggil ulama kita tulis, dan Ibnul Qayyim sendiri, anak murid Ibn Taymiyah, tulis cara Tibbun Nabawi, cara perubatan Nabi itu, yang setengah padanya baca bismillah tepat hak sakit, dan semua boleh guna bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, letak tangan di tempat hak sakit, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau kita japi, kita nak, itu hak kita sendiri. Dan baca apa saja zikir, hak kita banyak berzikir. Di dalam hati kita niat minta Allah menyembuhkan, insya-Allah sembuhlah. Saya tak guna lain, saya ada selalu buat wiridnya wirdul latif. Guna wirdul latif tu lah kalau orang pergi ke rumah. Kerana biasanya bila tok guru ni diseka kata pandai semua, boleh belaka. Telefon baba, saya nak letak batu asas rumah ni, nak buat rumah hari apa hak baik. Oh, dia tahu kata kita ni tahu benar raib, benar hari raib pun dia tahu. Tanya kita juga, bapa nak kahwin anak hari apa hak baik. Bapa juga nak kahwin anak dia. Nak buat benar, bapa nak turun bergalah hari apa, bapa juga. Bapa semua. Dia kata bapa ni hampir-hampir dengan Nabi pengatuhan dah. Dia kata tahu belaka. Benar raib nak tahu mana. Hari hak kita kata baik tu, ada orang accident kereta. Ada juga apa baik ke mana accident, ada juga hari tu. Hak bomo kata baik tu pun ada hak tak baik juga. Atau kata demo sengko. Sebab tu di dalam tajuk ni agama kita salah. Hak betulnya menentu hari baik, masa baik itu salah di dalam agama. Tak ada. Menentu masa baik. Di dalam fatwa Ibnu Ziyad, kalau tak silap saya, ismidil ainain, bila ditanya hari apa baik, tak boleh dijawab. Kalau dijawab, kita masuk di dalam orang yang mereka-rekakan. Kerana tak boleh nak menentu hari baik, masa baik, tak ada. Melainkan orang yang Allah bagi tahu kepada dia khusus. Maka kita bukan daripada orang yang Allah
bagi tahu kepada dia khusus. Hak boleh kita tafaul. Tafaul kita ambil sempena baik. Rasulullah dia suka kepada tafaul. Ambil sempena baik. Sebab tu saya bila ditanya tajuk ni, suruh ambil sempena baik. Ambil sempena baik. Kalau kita tak jawab, dia nampak kata kita ni tak jadi tok guru. Bila tak jadi tok guru, dia buat tak menghormati. Kita jawab juga. Dia tak hormat, tak jadi tok guru ni tak alim. Kalau tak boleh jawab, hari letak rumah, hari keduri, dia kata tak alim. Bila tak alim, dia tak hormat. Kena tahu hak ni baru orang alim. Dia ukuran dia kat situ. Kita kena jawab juga. Ambil sempena baik. Kata mu beranak hari apa? Hari Khamis. Mu letak rumah hari Khamis lah. Mu nak menikah anak mu beranak hari apa? Hari Senin. Menikah hari Senin lah. Tu saya kata gitu. Sebab apa? Bagaimana Rasulullah SAW, Allah melahirkan dia hari Senin, dia hijrah hari Senin, Allah lantik dia jadi Nabi hari Isnin, hari lahir dia. Nabi dia pilih nak bersapi, dia pilih hari Khamis. Hari Senin, hari Khamis. Hari lahir tu hari berjaya kita. Hari kita berjaya dah. Kita ada tu kita berjaya. Pilih hari lahir kita. Lahir-lahir tu mana ada. Bila buat tu tak utuh lah. Buat rumah pun tak utuh. InsyaAllah ta'ala tak utuh sebab hari ada kita. Tu. Saya kata gitu. Tak tahu dia nak kata alim tak tahu. Dia pun cari nak buat ada hari je. Itulah yang saya kata. Dia yang saya belajar untuk nak buat penyakitnya, kalau kena ain ke, dia duduk di kekuatan kita. Kita kekuatan kita, iman kita kuat sejauh mana, kita doa tu mudahlah kesannya. Kalau kita sendiri tak ada kekuatan, zikir kita pun tak ada, iman kita tak kuat, kita nak buat rawat, nak itu tak boleh lah. Belajar apa pun dia tak nak jadilah, tak nak jadi. Keyakinan hak besar sekali. Kita nak rawat, nak apa pun kita yakin. Kata Allah boleh sembuh. Allah yang menyembuh. Kemudian kita khoya, kita buat gambar betul-betul. Kita bercakap dengan Allah. Ya Allah. Bahasa Melayu lah. Dengan berkat la ilaha illallah. Dengan berkat ribu-ribuan la haula wala quwwata illa billah. Dengan berkat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Minta sembuhlah orang sakit ni. Minta keluarlah sakit-sakit ni. Kita pegang niat, kita pegang. Buat apa pegang niat. Tarik, biar nampak kata keluar pada dia. Pegang, tahu di atas ayam. Ayam tu akan kena dia pula. Gitu lah. Gitu. Hak sebenar ilmu orang Melayu dulu. Jadi ilmu orang Melayu, dia hujung dia hak tu je. Hujung dia. Hak tu hak jadi sungguh. Jadi sungguh. Hai ais pinang kaca, aku nak mandi. Raja Mahlala. Siapa tengok aku mesti kasih saya kepada aku. Siapa tengok aku tak kasih saya kepada aku supahlah dia deraka kepada Allah, deraka kepada Rasulullah. Dengan berkat kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mani terbegi semua orang tengok kasih saya. Mani air spinai kaca nama dia. Awak mani air untuk kasih. Nak pergi jumpa dengan gawe, kena mani air spinai kaca. Hak jadinya betul dengan berkat la ilaha illallah. Katalah apa pun, air spinai kaca ke, air spinai cermin ke, ikutlah nak kata. Gitulah. Jangan aku seperti jangan Nabi Yusuf. Suara aku seperti suara Nabi Daud. Katalah. Hak akhirnya
dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu ilmu Melayu, orang Melayu. Hak berkat la ilaha illallah tu hak besar sekalinya, hak jadinya. Bagai-bagailah baca bagi apa tabi'in yang lapar. Baca hak tu pun orang yang Allah bagi kesesuaian untuk kerja jadi bohmu ya jadi. Baca nama 7 orang tabi'in. Samaniyatun fit tabi'ina qad intaha ilaihim jami'uz zuhdi fafhamhu tursyadu. Humul Hasanul Basri wa Masrukun Amirun Abu Muslimin thumma Rabi'u wal Aswadu Uwais ibn Hayyana idza ma dzakartahum ala illatin tabra wa dzikruka yuhmadu. Baca hak tu dia tahu orang sakit ain, sakit gapo Allah beri sembuh. Baca nama tabi'in 8 orang. Tabi'in hak lebih dari tabi'in 8 orang. Sebut nama dia tahu orang sakit. Baca tu. Ataupun baca bismillah Nabi Khadir, bismillah pak hak Nabi Khadir dia panggil. Japi syifa hak Nabi Khadir. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Nama bismillah hak Nabi Khadir. Di orang terima pada Nabi Khadir. Baca tu pun boleh juga. Hipung-hipung semua tu tengoklah dia jadi kuat lah. Begitulah lebih kuat. Siapa nak jadi bomo? Ada nak jadi bomo? Boleh lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah Bapak soalan tak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Wahabi termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah dan sah bersolat berimamkan dengan seorang Wahabi? Wahabi ni Ahli Sunnah wal Jamaah ke ataupun bukan pada Ahli Sunnah wal Jamaah? Zahir dia Ahli Sunnah wal Jamaah, hakikat dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu kesimpulan dia. Zahir mana luaran dia, dakwaan dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Dia berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, berpegang dengan usul fiqh, kaedah usul fiqh. Ialah cara Ahli Sunnah. Sebab tu orang tertipu tu. Tertipu kerana dia tunjuk apa yang dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Nampak kata bentuk dia tu Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi hak realiti dia, hakikat dia, realiti dia, hakikat dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Al-Quran dia tidak faham seperti Ahli Sunnah faham. Hadis hak dia faham mengikut cara dia khusus, cara Wahhabiyah dia. Tak faham mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana selebus tu tak sama, selebus tak sama. Khawarij berpegang dengan Quran dan hadis. Murji'ah berpegang dengan Quran dan hadis. Adakah dia jadi Ahli Sunnah? Tak jadi. Sebab apa? Sebab dia faham tak seperti Nabi faham. Dia faham tak seperti cara sahabat faham Al-Quran dan Al-Hadis. Wahabi pun begitulah. Bukan buat muktamar, buat syarak yang besar di Shishan. Hipung segala tokoh ulama negeri Mesir, negara Arab, semua berhipung. Sudah buat keputusan Wahhabiyah bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan. Tak masuk di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan dinama Khawarij. Nama dia Khawarij hak semasa ini, hak sekarang ini nama dia. Sebab cara dia sama kaedah Khawarij hak masa Sayyidina Ali, hak disifat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kata tak masuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebab dia tidak ikut
aliran tak ikut silibus ahli sunnah wal jamaah. Macam mana silibus ahli sunnah wal jamaah? Satu, ahli sunnah di dalam berdalih, mengambil dalih di dalam agama, berhujah di dalam agama, dia berhujah dengan Al-Quran. Pertama, kalau ni tak ada khilaf, semana-mana puak pun, kumpulan pun dia berhujah dengan Al-Quran. Tetapi Al-Quran ini di dalam ahli sunnah dibahagi kepada beberapa bahagi. Ini kalau nak panggil ahli sunnah, tengok kat sini. Siapa bahagi seperti ini, nama ahli sunnah. Kalau tak bahagi begini, bukan ahli sunnah dah. Faham tak? Ahli sunnah dibahagikan kalam yang mufid, cakapan yang berarti, yang ada arti. Dia panggil kalam mufid, kalam yang cakapan yang boleh dipaham ni. Hak kita boleh faham, seperti saya dah bercakap ni, boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham tak tu? Boleh faham tu nama cakapan yang mufid, cakapan yang beribadah. Cakapan yang mufid ni ada kalanya dibahagi, ada kalanya nas nama dia. Ada kalanya zahir, ada kalanya muawwal. Itu silibus ahli sunnah. Kita belajar di dalam ulumul Quran. Nak faham Quran, kena faham lagu ni. Cakap apa Quran ada nas dia. Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal esa. Itu nas nama dia. Dia nas. Betul-betul dia cerita aqimus solah. Hendaklah kamu mengerjakan solat. Tak boleh makna lain, tak ada dah. Ada. Makna dia satu saja, tak ihtimal yang lain. Ada kala Quran makna dia zahir. Dia ihtimal makna yang lain sebagai ihtimal yang ringan. Boleh jadi makna dia boleh jadi satu makna satu lagi, tapi makna ni hak zahirnya. Itu dia panggil az-zahir. Ada kalanya Al-Quran itu muawwal. Apa? Iaitu yang ditakwil. Tak dipakai zahir, ditakwil daripada zahir dia. Al-muawwal ni lah. Ada nama dia umum makhsus, umum dikhususkan. Lafaz umum tapi dikhusus. Ada kala amun urida bihil khusus, umum dikanaki dengan dia khusus. Maknanya mudahnya ahli sunnah wal jamaah Al-Quran ada hak dipakai zahir, ada ditakwil. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tiba Wahabi, Quran boleh takwil tak? Tak boleh takwil. Maka macam mana dia nak masuk dalam ahli sunnah? Wajib pakai zahir. Tak boleh takwil. Takwil itu Jahmiyah. Takwil itu sesat. Takwil itu kafir. Nama tahrif, ubah Quran. Itu Wahabiyah. Macam mana dia nak masuk dalam ahli sunnah? Dia nak akhirat dia kata dia ahli sunnah, dia kata tak betul dengan ahli sunnah. Kau macam ni, dia ahli sunnah, kita bukan ahli sunnah. Kita tukar kot tu pula. Betul hak dialah ahli sunnah wal jamaah. Kita hak tak betulnya, kita hak salah. Nak menentu kat sini, nak menentu kat mana? Kena tengok ahli sunnah tu apa maksud ahli sunnah? Betul dengan hak realiti ke? Ahlu asabana family. Ahli sunnah yakni orang-orang yang ikut sunnah. Tu asal dia di dalam bahasa. Begitulah kandak pada istilah.
Ulama ahli sunnah, ulama yang ikut sunnah. Apa makna sunnah? Kita ambil masa sikit lah. Boleh? Moga bukan selalu ni. Kita ambil masa lah sikit. Apa sunnah? Tak ada tanya Wahabi, tanya hak bukan Wahabi. Tanya Wahabi tak ada. Rasanya kalau ada pun ada saja je lah. Sebab tak buka dua mikrofon ni. Satu je. Kita sendiri faham tak sunnah? Kita sendiri, kita orang ahli sunnah sendiri pun tak faham hak ahli sunnah, hak sunnah kita tu. Hak tu hak jadi kelirunya. Sunnah iaitu hak kita faham, hak Nabi buat. Apa hak Nabi tak buat bukan sunnah. Oh, itu tak betul, tak betul. Itu hak jadi Wahabi tu. Kalau faham kita Wahabi tu. Kita pun Wahabi dah. Tak mau Wahabi pun. Bukan. Itu bukan ahli sunnah faham lagu tu. Maksud dengan ahli sunnah, orang-orang yang ikut cara Nabi. Sunnah dengan mana tariqatun Nabi. Sunnah makna tariqah, jalan Nabi, silibus Nabi. Ikut silibus. Betul tak saya sebut? Tak tahulah saya, sebab waktu tu bahasa UK bukan bahasa saya. Saya tak tahu. Mengikut silibus hak Nabi. Sunnah itu ialah manhaj hak Nabi, jalan Nabi, cara Nabi. Sahabat je bukan buat hak Nabi buat, tinggal hak Nabi tinggal, hak Nabi tak buat dia tak buat. Dah tak ada. Bila sahabat dia ada tak buat hak Nabi tak buat, ada tak? Memang hak ni dia akui. Maka nama sahabat tu ahli sunnah tak? Bukan ahli sunnah. Tak ada orang mengeluarkan sahabat pada ahli sunnah. Tapi dia buat hak Nabi tak buat tu, adakah keluar pada sunnah? Tak, kerana duduk di dalam silibus hak Nabi, manhaj hak Nabi, tariqun Nabi, jalan Nabi. Dia kenal cara Nabi lagu ni, dia buat cara dia tu, ambil cara tu. Itu makna ahli sunnah. Cuba tengok bukan? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia nak perang dengan orang murtad. Dia nak perang dengan orang tak keluar zakat. Setengah pada sahabat kata ini tak boleh kerana Nabi tak buat. Dalil dengan Nabi tak buat. Makna sunnah Nabinya, hak Nabi buat, hak Nabi tak buat, salah kita buatnya. Ada sahabat faham begitu. Ada sahabat faham begitu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sepeda. Ada bercakap, aku disuruh perang dengan orang tak mengucap la ilaha illallah. Aku disuruh perang dengan manusia sehingga manusia mengucap la ilaha illallah. Sehingga manusia semaya. Sehingga manusia keluar zakat. Maka orang ni tak keluar zakat boleh diperang. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak perang dengan orang tak keluar zakat bukan mengenai tak boleh. Dia suruh perang dah. Cuma masa dia tak ada orang tak keluar zakat. Kalau ada Rasulullah perang macam tu lah. Bila baca hadis tu baru sahabat lain faham. Betul dah. Teruskan. Walau Rasulullah tak buat pun. Abu Bakar sendiri pun ada faham begitu juga. Pada awalnya dia faham begitu juga. Ada satu masalah. Sayyidina Umar suruh dia hipung Quran. Tulis Quran sebab orang ingat Quran banyak mati. Sayyidina Umar takut hilang Quran. Sayyidina Umar suruh Abu Bakar, masa Abu Bakar jadi khalifah, dia tak ada jadi khalifah. Abu Bakar kata, aku nak buat macam mana benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Tak boleh buat. Dia faham sepitah lalu sekaligus.
Sayyidina Umar dia berhujah. Wallahi innahu wallahi khair. Demi Allah hipung Quran ni khair, benar khair. Benar khair Rasulullah tak buat, boleh buat. Sunnah Rasulullah dia hajar suruh buat khair. Akhirnya Abu Bakar kata, oh ya betul. Baru Sayyidina Abu Bakar suruh Zaid hipung Quran. Itu nak faham kata sunnah. Mana sunnah bukan kata hak Rasulullah buat sahaja. Cara Rasulullah. Maka cara Rasulullah faham Quran macam mana? Ada Rasulullah takwil, ada Rasulullah taksiskan hak umum, ada Rasulullah faham hak umum dikanaki dengan khusus. Bukti besar hak ni nak tanya Imam Syafi'i ahli sunnah ke bukan ahli sunnah? Memang ahli sunnah. Maka dia tulis kitabur risalah dia. Di dalam tu adakah dia menyabit takwil? Tahu aku tak tahu kitab risalah pun. Tak tahu biar. Ada dia menyabit dalam tu. Itu selebah ahli sunnah. Orang buat selebah, orang Wahabi buat selebah hari ni. Selebah Imam Syafi'i pakai zahir Quran tak takwil. Bohong je. Rekod di atas Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i kata gitu? Hak Imam Syafi'i tulis masyhur kitab risalah bagi Imam Syafi'i. Itulah makna manhaj ahli sunnah, manhaj Imam Syafi'i. Ada zahir ditakwil, ada am dikanak khusus, ada am maksud, macam-macam Imam Syafi'i bagi Quran, bahas Quran. Itu manhaj ahli sunnah. Belajarlah hak ahli sunnah. Begitulah kalau belajar ahli sunnah. Betul ke tak dengan sunnah Nabi? Betul. Selalu yang saya buat contoh, hak saya ingat dan mudah. Kita pun mudah nak faham. Hak payah-payah kita pun payah faham. Allah kata, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman dan dia tak campur iman dia tak gaul iman dia dengan kezaliman. Orang ni lah orang dapat keamanan, aman daripada azab Allah, tak kena azab. Orang beriman tak campur dengan zalim. Maka lapar zalim kat sini, sahabat apa kata zalim tu makna kerja salah lah, kerja dosa je panggil zalim. Berzina, bercuri, mengupak, bohong, macam-macam lah dia panggil zalim. Orang beriman tak campur dengan zalim baru aman. Kalau iman campur dengan zalim, tak dapatlah jawab kata aman tu. Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, yang mana daripada kalangan kita, daripada kumpulan kita yang tak zalim? Nak cari kat mana orang hak tak zalim? Maknanya nak cari kat mana orang hak tak berdosa. Mana tak ada satu orang pun daripada kita ni hak tak hak amil. Neraka belaka hak kita. Sahabat dengan kita lebih, hanya dia kita kata lebih lah. Tapi ada tak sahabat hak tak berdosa? Ada tak sahabat hak tak berdosa? Tak ada. Sahabat ada berdosa. Ada tak sahabat hak berzina? Berlaku berzina Rasulullah rejah. Ada tak hak juri? Ada juga. Mana ada belaka lah. Cuma kelebihan dia sahabat, kalau hadis perang Badar, hadis perang Uhud ni, kerja dosa Allah hapung dia. Kerja dosa dia ada kelebihan kerana dia sahabat, kerana dia kerja agama hak besar lah. Untuk buat asas tapak untuk orang belakang, dia ada kelebihan. Tapi dia kira kata dia berdosa juga. Dia berdosa, tak amil lah dia. Tanya Rasulullah. Sebab lapar zalim itu dia panggil lapar umum nama dia. Apa lapar umum? Kata satu lapar ni masuk banyak di bawah dia. Seperti kata manusia. Manusia masuk ramai tak? Masuk ramai lah. Masuk banyak. Supaya kulu tu lah. Kulu bid'atin dolalah. Tiap-tiap bid'ah sesat. Itu masuk banyak lah. Masuk kulu, masuk belakang. Bila kata zalim, masuk banyak.
Masuknya pencuri, masuk judi, masuknya cakap bohong, masuk belaka. Tapi bila tanya Rasulullah jawab kan, murad dengan kata zalim ialah seperti Luqman nasihat kepada anak dia. Zalim hak ada di dalam surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Zalim di sini cakapnya betul luah, naknya satu ya, naknya syirik. Itu silibus Rasulullah. Mana Al-Quran ini ada kala cakap luah kehendaknya sepik saja satu. Ada kala cakap luah kehendak luah, tetapi ada yang menyepitkan dia. Dia panggil am maksus. Ada kala am urida bihil khusus, umum tapi kehendak khas. Zulmin di sini kehendaknya syirik. Orang beriman tidak bersyirik. Tu nak gitu. Begitu dia panggil takwil ke tak takwil tu. Itu nama takwil. Itu silibus ahli sunnah yang dipahami. Itulah kata ahli sunnah mengikut sunnah Rasulullah. Kata Quran tak boleh takwil, lawan dengan Rasulullah, bukan ahli sunnah. Mazhab Wahabi, mazhab tak boleh takwil Quran, itu bukan ahli sunnah, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada tak betul cara dia faham Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran. Quran hak diturun di atas orang kafir, hukum di atas orang kafir. Di dalam pahaman ahli sunnah itu hukum di atas orang kafir, tak boleh hukum di atas orang Islam. Dia ambil sama dengan khawarij, hak turun di atas orang kafir, dia letak di atas orang Islam. Dia kata kafir habis orang Islam. Ada. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat ini letak di atas orang kafir. Orang tak hukum dengan hukuman Allah, orang tu orang kafir. Allah hukum di atas orang kafir. Orang Islam yang tak hukum dengan hukum Allah tak jadi kafir. Tapi Wahabi hukum jadi kafir. Khawarij nama dia. Manhaj ahli sunnah dia tengok hak hukum di atas orang kafir, tak boleh hukum di atas orang Islam. Banyak hak berlawan bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Itulah kata Wahabi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Saya berani tegas 100% bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak, ulama kita tak hukum sesat lah. Ulama kita hukum sesat. Aliran Wahabiyah. Dr. Said Muhammad Ramadan rahimahullahu ta'ala yang ISIS tu tembak tu lah. Dia pesan, dia tulis dengan tulisan dia. Kamu kena jaga berwaspada ajaran Wahabiyah kerana ini ajaran yang sesat. Dia jaga tulis dengan kalam dia, dengan tulisan dia. Dia jaga ummah, nak jaga ummah. Tu maknanya ulama kita Ibnu Hajar Al-Haytami sebut di dalam fatwa dia ajaran yang sesat. Imam Murtada Az-Zabidi sebut di dalam syarah Ihya Ulumuddin ajaran Wahabi ni lebih bahaya daripada Yahudi lagi. Tulis. Itu kalau dia ahli sunnah, macam mana ulama kita nak kata gitu? Ulama kita suruh berwaspada kerana ajaran dia menyesatkan. Cukup kita dengan dia mentajsimkan Allah. Cukup kita dengan dia mengharamkan perkara yang sunat, perkara yang halal. Perkara yang diijma' kata sunat, dia kata haram, dia kata syirik. Berdoa dengan tawassul, ijma' ulama boleh sunat, dia kata syirik. Ahli sunnah tu? Adakah gitu ahli sunnah?
Berzikir banyak, berzikir ramai-ramai. Itu ittifaq kata boleh. Sunat kita berzikir dengan cara berjamaah. Dia bid'ah dalalah. Ahli sunnah kan? Tidak ada ahli sunnah hukum berzikir beramai ni, berzikir berjamaah itu bid'ah, tak ada. Wahabi keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Banyak. Bila kita nak guna silibus dia, kita akan berlawan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berlawan dengan Al-Quran. Nak pergi tak boleh. Setiap-tiap kaedah dia berlawan sebab dia bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, kita boleh beramal dengan semua Quran, semua hadis. Itu silibus ahli sunnah wal jamaah. Adapun silibus Wahabi, kita boleh beramal dengan setengah-setengah Quran, setengah-setengah hadis saja. Salah kita kata ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Salah kita kata itu, tak betul. Pak ahli sunnah kata dia faham macam mana. Dia faham kata kita mengaku kata kita bukan ahli syurga, salah. Imam Syafi'i kata uhibbus salihina walastu minhum. Aku kasih kepada orang soleh sedangkan aku bukan daripada mereka itu. Makna Imam Syafi'i bukan orang soleh dah, orang mengarut. Dia tak reti cara bercakap, dia tak faham. Ahli sunnah bukan ahli sunnah, tak betul, faham tak betul. Cara faham tak betul. Siapa pengaruh dengan Wahabi, faham dia rusak lalu dah. Sebab tu saya kata, saya nak memunahkan akal sikit, nak merusak akal sikit. Nak merusakkan akal seorang, mudah ya nak merusakkan akal. Saya buat ayat kata, siapa-siapa daripada kalangan kita, kalau kita sendiri kembali pada Quran dan hadis, tentu sesat. Tu punah akal habis dah. Boleh kau sesat orang klik Quran. Dia punah akal, dia tak ada fikir. Dia kata kita orang jahil ni kalau pakai Quran sesat, pakai hadis. Sebab apa? Kita tak pandai. Dia tak pakai Quran sesat kok pandai. Dia punah akal, tak ada nak fikir dia, rusak dah akal dia. Tu maknanya tak masuklah. Memang tak masuk. Sebab apa? Sebab dia menyalahi dengan kaedah Nabi, silibus Nabi. Makna ahli sunnah orang yang ikut silibus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka silibus Nabi, adakah Nabi larang orang buat hak dia tak buat? Nabi larang tak? Wahabi larang tak? Wahabi larang tak hak buat hak Nabi tak buat? Hak ni jadi hak dia tunjul ke depannya. Nabi sendiri, adakah dia larang? Kita duk contoh berapa banyak dah sahabat buat pada masa Nabi hidup, hak Nabi tak buat. Nabi sign, Nabi terima. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamda hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hak sahabat mereka pada masa Nabi. Ta'ala nu'minu sa'ah. Hak sahabat mereka tu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua diterima oleh Rasulullah. Beripung berzikir, beripung muzakarah ilmu di ada pada masa Rasulullah. Rasulullah terima semua. Mari di Wahabi tak boleh. Selepas pada Rasulullah dibuat oleh sahabat-sahabat dia. Sayyidina Abu Bakar buat, Rasulullah tak buat. Sayyidina Umar ada buat, Rasulullah tak buat. Sayyidina Uthman ada buat, Rasulullah tak buat. Sayyidina Ali buat, berapa banyak Rasulullah tak buat. Semua ni orang lebih faham dengan sunnah Rasulullah. Sebab tu bila kata larang tak boleh buat, Rasulullah tak buat, bid'ah dalalah, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita nak beramal kullu bid'atin dalalah, kita kena tinggal man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Kita kena tinggal hadis Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Kena tinggal hadis tu. Macam mana nak boleh tinggalnya sedangkan hadis Nabi belaka? Itulah kata
memang kita boleh buat kesimpulan bukan daripada ahli sunnah. Kamar dia kita semaya di belakang dia, boleh ke tak boleh? Dia jadi imam, boleh ke tak boleh kita nak ikut dia? Ulama kita kata sah kita semaya di belakang mubtadi' yang tak jadi kufur dengan bid'ah dia. Kalau bid'ah dia tak jadi kufur, dia jadi imam, kita sah ikut. Kalau bid'ah dia tu sampai peringkat kufur, tak boleh kita ikut. Kalau banyak tu cukup tak? Rasa tak cukup lagi, tak terang lagi dah. Itu kaedah umum dia ada situ. Gambar dia nak tahu orang Wahabi ni kufur tak kufur. Kat situ lah. Nak tahu kufur ke tak kufur. Wallahu alam, saya pun tak tahu juga kufur tak kufur. Cuma baca hak kitab ulama kita lah. Hak ulama kita. Ulama kita cuba pergi baca kitab Al-Farqu Bainal Firaq bagi Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi satu, tentang orang yang mengaku dia Islam tetapi hakikat dia bukan daripada Islam. Orang yang berhak dengan nama Islam siapa dia? Orang hak nama Sunni siapa dia? Saya selalu kalau nak buat definisi Ahlus Sunnah, banyak orang buat definisi Ahlus Sunnah iaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Tak berapa terang juga. Tak apa terang. Macam mana? Lebih terangnya hak Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Firaq. Orang begini-begini fahuwa sunniyun, dia Ahlus Sunnah. Dhabit definisi Ahlus Sunnah dia. Maka orang bila ada campur dengan akidah tajsim bukan daripada ahli sunnah, hukum dia Islam di dalam sebahagian, bukan Islam di dalam satu bahagian yang lain. Islam di dalam bab dia nak masuk semaya dalam masjid, dia jadi makmum, boleh, itu Islam. Bila dia perang dengan kita, boleh bagi harta rampasan perang kepada dia, dia Islam di dalam bab tu. Kufur di dalam bab nikah kahwin, kufur di dalam bab kita nak ikut dia sembahyang, tak boleh ikut sembahyang. Mujassim, kalau dia orang mujassim tak boleh. Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Minhajul Qawim bagi dia kata Imam Al-Qarafi sebut menakarkan daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain pada mereka itu mengatakan kufur mereka yang i'tikad Allah berjisim dan i'tikad Allah berjihad. Itulah maknanya kalau tak kira siapa, kalau i'tikad Allah berjisim, Ibn Taymiyah dia kata Allah berjisim. Wahabi ialah mengikut Ibn Taymiyah. Wahabi ni ya begini, ia ikut Ibn Taymiyah. Tapi kalau Ibn Taymiyah tak berlawan dengan Muhammad Abdul Wahhab, kalau tempat Muhammad Abdul Wahhab berlawan dengan Ibn Taymiyah, ya ikut Muhammad Abdul Wahhab. Tu aliran dia, cara dia. Maka masalah Allah berjisim itulah dikatakan akidah Wahabiyah. Allah berjihad itulah akidah Wahabiyah. Oleh itulah kalau kita boleh jaga, kita jaga lebih baiklah. Kita jaga lebih baik. Kerana ulama kita menghikayatkan ijma' mazhab Pak kata
kufur mereka yang i'tiqad Allah berjisim dan Allah berjihad. Ada. Itulah menunjuk kata mereka bukan daripada ahli sunnah. Ahli sunnah siapa hukum kata kufurnya? Ulama kita kata kufur. Tak ada. Wallahu a'lam. Sebab tu tok guru kita hak besar-besar dia tak semayalah di belakang Imam Wahabi. Sebab saya bagi Wahabi ada dua. Satu Wahabi hak pekat. Pekat lah. Hak tu tak boleh kita ikut dia. Kalau Wahabi cair kena tak terik dia panggil. Dia ikut di dalam bab bid'ah dia ikut. Bab ketuhanan dia tak ikut mana. Dia panggil Wahabi cair. Wahabi tak pagar mana dia. Dia boleh kiri kanan. Hak ni bolehlah sebab dia tak sampai kepada peringkat kekufuran. Kalau Wahabi pekat, dia sampai pada peringkat kekufuran. Macam Syiah lah. Macam Syiah. Hak melampau dia tu kufur. Dia tambah Al-Quran. Dia maki kepada Siti Aisyah. Orang maki pada Siti Aisyah. Menyabit Aisyah zina. Ingkar Quran. Allah sendiri pelepah Siti Aisyah daripada zina kan. Allah sendiri jadi saksi. Dia kata Aisyah berzina. Dia laknat Siti Aisyah. Itu hak Syiah hak pekat. Kafir. Adapun Syiah hak cair-cair. Sayyidina Ali lebih daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Aisyah isteri Rasulullah yang tak pelihara daripada berzina bukan. Itu tak apa. Boleh. Syiah itu adalah daripada ahli sunnah tu. Sama ya, orang ahli sunnah pun ada begitu. Sama lah ya, ada hak pekat, ada hak cair. Ahli sunnah kita tak ada pekat, tak ada cair. Betul. Tak ada pekat, tak ada cair, bawa hak betul, bawa al-haq, bawa kebenaran. Dan kita boleh tukar setiap masa kalau nyata kata kita salah. Ahli sunnah tu cara ahli sunnah. Hak nyata salah, kita tinggal lah. Kita boleh tinggal. Cuma sudah orang panggil sudah masak, sudah dikelah habis dah, tak ada dah. Cuba tunjuk kat mana hak ahli sunnah kita sesat. Selebih hak ahli sunnah kita sesat. Kat mana? Tak boleh nak tunjuk dah. Tak boleh nak tunjuk. Tunjuk dengan jalan, tunjuk kepada orang tak ada ilmu boleh lah. Tunjuk kepada kita hak ni sesat. Kita pun tak tahu. Cuba tunjuk kepada ulama. Ambil kita usul fiqh hak ahli sunnah, tunjuk sesat kat mana. Ambil kitab fiqh hak ahli sunnah, tunjuk sesat kat mana. Tak boleh nak tunjuk hak ahli sunnah. Kalau bukan ahli sunnah, kita boleh tunjuk berapa banyak tempat sesat dia. Ada ya tempat boleh kita pergi. Sebab itulah kalau kita nak belajar, kalau kita nak cepuk orang ceramah, kita pilih ahli sunnah lah, baru kita terjaga, terkawal. Kita ni nama kita ahli sunnah kah atau bukan? Kalau ahli sunnah, teruskanlah. Insya Allah tak bertemu dengan sesat. Kalau sesat dia pun tak jatuh parit. Sesat dia jatuh lokal ya, naik klik dia panggil. Kalau sesat hak lain jatuh parit, jatuh tubir hak dalam tak naik dah. Tu sesat yang lain. Sesat ahli sunnah tersilap, sesat tak menjejaskan. Tak menjejaskan siapa masuk dengan aku. Tu sesat hak salah ahli sunnah wal jamaah. Hak silap dia dek cara tu je hak ahli sunnah. Kalau silap. Kalau silap. Cuba tunjuk apa hak ahli sunnah, hak sesat dia, hak sangat-sangat hak ahli sunnah. Tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak tunjuk. Hak sangat-sangat sesat ahli sunnah kita, hak nyata kata salah sungguh ahli sunnah. Misalnya kalau kita kata salah sungguh ahli sunnah, iaitu ahli sunnah menyambitkan sifat zaidah, sifat yang lebih, sifat ma'ani kita kata. Itu tidak ada kata putus.
ada dalil daripada Quran menyabitkan sifat yang zaidah walaupun tak qat'i, tak butuh. Jadi kalau gelecah pun baba gelecah ya, dia tak ada gelecah tu. Sebab tu Mu'tazilah yang menafi sifat, gelecah dia ni pun gelecah tak teruk, kita tak hukum kufur gelecah dia tu. Begitu juga ahli sunnah gelecah dalam bab menyabit pun tak siapa tanggung kufur. Itulah saja. Oleh itu kita kena ulama ahli sunnah lah. Siapa dia ulama ahli sunnah wal jamaah? Hak tokoh-tokoh dia. Bermula pada orang yang menegakkan, menjadi orang yang ambil silibah ahli sunnah, yang mendiri ahli sunnah sungguhnya, mula di Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Bukan Abu Hasan Asy'ari ni baru bercakap tajuk ahli sunnah. Orang lain tak menghimpun habis. Abu Hanifah ada bercakap buat kaedah ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i buat kaedah ahli sunnah wal jamaah. Imam Abul Hasan ni di masa dia mari menegak perkara yang dibuat oleh orang dulu saja. Sebab tu dibangsa kepada dia. Ulama tengok cara dia ni tak salah, ulama berjalan di atas jalan dia, yang dia asaskan itulah. Maka selepas daripada Abul Hasan dengan Abu Mansur Maturidi sampai ke hari ni berjalan itulah. Sebab itu ialah hak Nabi dah. Hak Nabi. Sampai ke hari ni lah. Sampai ke hari ni. Maka boleh kita bilang lah. Abul Hasan, anak murid Abul Hasan, iaitu Imam Imam Al-Bahili, Imam Muhammad Ibnu Khafif, dan mari pula Ibnu Fura, mari Imamul Haramain, Tok Guru Imam Ghazali, mari kepada Imam Abu Isa Asy-Syirazi, Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani. Ni hak aliran kita ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy-Syafi'i. Terus mereka ini, bila kitab mereka ini insya-Allah tak sesat. Tak sesat. Semua kitab ni kalau dalam akidah dia rumus ringkas hak Abul Hasan Asy'ari. Kalau hak Wahabi, hak Salafi, hak sesat ni siapa? Kita kenal salaf dia Muqatil bin Sulaiman. Tu di dalam kitab tafsir banyaklah sebut Muqatil bin Sulaiman. Itu mujassimah pekat. Mujassimah yang pekat. Muhammad bin Karram, Ibnu Battah Al-Hambali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, Muhammad Abdul Wahhab. Ini sebagai hak akhir dia. Hak belakang ni bangsa pada Muhammad Abdul Wahhab. Wahabi ni diterima ke tak diterima oleh orang Wahabi sendiri? Diterima ke tak diterima? Kita kata dia Wahabi, dia terima ke tak diterima? Orang Wahabi hak sungguh dia terima kata dia Wahabi, dia bangga aku Wahabi. Tu Wahabi hak sungguh. Kalau tak terima kata aku Wahabi tu bukan Wahabi pekat dak tu, tak ikut Wahabi sungguh tu. Orang Wahabi dia bangga aku Wahabi ajaran betul. Semacam kita mengaku Imam Syafi'i, mengikut Syafi'i. Kalau orang kata kita Imam Syafi'i, kita marah tak? Tak marah. Marah sebab kita ikut yang betul. Tapi di hari ni dia sebah Muhammad Abdul Wahhab, tapi tak mahu kata dia Wahabi. Itu tak betul di dalam cara dakwah dia. Begitulah. Mana kalau kita tengok di dalam orang-orang Wahabi, dia terima kewahabian dia. Dia jadi Wahabi, dia berbangga pula di dalam Wahabi dia. Itulah sebagai ringkasnya. Bukan ringkas dak panjang dah lah. Panjang lebar. Di dalam tajuk kata Wahabi itu ahli sunnah ke bukan ahli sunnah? Bukan daripada ahli sunnah. Tu harap faham kat situlah. Kalau berasa kata berasa serupa ahli sunnah dah ni, waktu saya pun tak kuasalah, sudah kena virus, kena pocok, itulah vaksin lah sikit lah. Kena cari doktor besar-besar lah.
saya ni doktor tak ada vaksin, doktor betul-betul nasihat, suruh bersenam gitu je. Kena ada vaksin dia lah. Begitulah saja, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.